Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada kapsul Ramadan pada kali ini. Saya Dr. Siti Zaliha binti Sulaiman, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Aikro, akan membawakan kepada anda satu tajuk berpuasa di bulan Ramadan dan kelebihan dari sudut kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita tahu, sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan, kita dicegah untuk makan, minum atau melakukan sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa sepanjang lebih kurang 13 hingga 14 jam. Dalam waktu ini, sistem penghadaman kita akan boleh berehat dari terus melakukan kerja sepanjang tahun. Banyak kajian dilakukan untuk melihat apakah berpuasa di bulan Ramadan ini dapat memberi manfaat dari segi kesihatan. Dapatan kajian di seluruh dunia menunjukkan bahawa berpuasa di bulan Ramadan ini dapat memberi manfaat dari segi kesihatan dari berbagai aspek. Yang pertamanya, bagi mereka yang mengalami masalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, dengan melakukan puasa di bulan Ramadan, mereka dapat mengawal paras gula dengan lebih baik. Begitu juga bagi mereka yang mengalami penyakit tekanan darah tinggi. Kajian mendapati bahawa berpuasa di bulan Ramadan dapat menurunkan tekanan darah sepanjang sebulan di bulan Ramadan. Seterusnya, kajian juga mendapati tahap kolesterol di dalam badan dapat diturunkan apabila seseorang menjalani amalan berpuasa di bulan Ramadan. Selain daripada itu, amalan puasa juga dapat menurunkan berat badan dan juga dapat meningkatkan imuniti serta fungsi otak seseorang. Selain daripada kelebihan-kelebihan yang telah saya nyatakan di atas, didapati berpuasa di bulan Ramadan juga boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Apakah penyakit kardiovaskular, tuan-tuan dan puan-puan? Contoh penyakit kardiovaskular adalah seperti penyakit jantung koronari, penyakit stroke atau yang dikenali dengan nama angin ahmar, atau penyakit peripheral vascular disease atau penyumbatan arteri pada periferi. Dan apakah risiko-risiko penyakit kardiovaskular? Kajian menunjukkan dengan berpuasa di bulan Ramadan, risiko mendapat penyakit kardiovaskular ini dapat dikurangkan. Sebagaimana yang saya nyatakan, banyak kajian menunjukkan kawalan penyakit diabetes mellitus, kawalan penyakit tekanan darah tinggi, tahap kolesterol dan obesiti dapat diturunkan dengan melakukan amalan berpuasa di bulan Ramadan. Kesemua ini adalah merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular yang saya nyatakan seperti penyakit jantung koronari, stroke dan penyakit arteri periferi. Jadi, secara keseluruhan, amalan berpuasa di bulan Ramadan ini memang banyak memberi kelebihan atau kebaikan kepada kesihatan pada tubuh badan. Selain daripada penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan juga obesiti, merokok juga merupakan salah satu risiko penyakit kardiovaskular. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah maklum bulan Ramadan merupakan satu tempoh untuk melatih kita supaya menahan diri dan bersabar dengan kesusahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ini juga saya lihat merupakan satu peluang yang baik untuk perokok-perokok memulakan nafas baru
iaitu berhenti dari menghisap rokok. Apabila seseorang itu boleh menahan diri selama 13 hingga 14 jam tanpa mengambil makanan dan minuman, maka tidak mustahil atau lebih mudah jika seseorang itu dapat memulakan langkah untuk berhenti menghisap rokok pada bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk mendapatkan kelebihan dan kebaikan berpuasa di bulan Ramadan, haruslah kita juga mengamalkan amalan pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang sihat sepanjang bulan Ramadan. Di sini saya akan kongsikan tips amalan pemakanan yang sihat di bulan Ramadan. Kita mulakan dengan amalan ketika bersahur. Waktu yang digalakkan untuk bersahur adalah waktu yang hampir dengan waktu imsak, lebih kurang 30 minit sebelum imsak. Dan apakah jenis makanan yang disarankan? Untuk waktu sahur, kita haruslah mengambil pemakanan yang pelbagai. Contohnya, dari sumber karbohidrat, protein, sedikit lemak. Kita juga digalakkan mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari sumber karbohidrat pula, kita digalakkan untuk mengambil sumber karbohidrat kompleks. Contohnya, nasi, roti bijirin penuh atau oat. Mengapakah makanan dari sumber karbohidrat kompleks ini sesuai? Kerana ianya mengambil masa yang lama untuk dicernakan. Makanan dari sumber karbohidrat kompleks ini mengambil lebih kurang 8 jam untuk dicernakan dengan sepenuhnya. Jadi, apabila seseorang mengambil makanan dari jenis ini, maka kuranglah atau lambatlah seseorang itu akan merasa lapar. Begitu juga dengan sumber protein seperti ikan, kekacang, daging dan makanan laut yang lain. Makanan dari sumber protein juga akan mengambil masa dicernakan dan ini mengurangkan lagi rasa lapar ketika berpuasa selama 13 hingga 14 jam. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah makanan yang perlu untuk membantu penghadaman supaya apabila kita berpuasa, kita tidak mengalami masalah-masalah yang lain seperti sembelit. Pengambilan air yang bercukupan atau mencukupi sangat penting apabila seseorang itu menjalani ibadah puasa. Dalam sehari, seseorang itu harus mengambil 6 hingga 8 gelas air sehari. Ya. Ketika bersahur, tidak digalakkan mengambil jenis minuman yang berkafein atau terlalu manis. Kerana minuman yang berkafein ini boleh menghalang serapan nutrisi dan juga boleh menggalakkan penghasilan air kencing yang terlalu banyak, dan ini boleh menyebabkan seseorang mengalami dehidrasi atau merasa haus ketika berpuasa. Seterusnya, kita kongsikan tips berbuka puasa. Setelah berpuasa untuk 13 hingga 14 jam, tentulah kita merasa sangat lapar dan dahaga. Namun, ini adalah cabaran yang perlu kita tangani untuk kekal sihat supaya kita tidak makan dalam kuantiti yang berlebihan. Untuk berbuka puasa, kita mulakan dengan makanan yang agak ringan. Pengambilan kurma adalah sangat-sangat digalakkan kerana kurma mengandungi banyak khasiat. Ianya mengandungi fruktosa, iaitu sumber tenaga segera apabila kita makan. Kurma juga mengandungi tinggi serat dan mengandungi enzim atau bahan yang diperlukan untuk mencernakan makanan yang akan kita makan selepas itu. Selain daripada kita mengamalkan sunnah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan berbuka dengan memakan kurma, kita juga mendapat khasiat daripada kurma yang dimakan. Seterusnya, kita boleh teruskan dengan pengambilan makanan lain yang agak ringan juga seperti kuih-kuih atau sandwich.
Makanan yang lebih berat seperti nasi atau mi atau lain-lain bolehlah diambil agak lambat sedikit, agak lewat sedikit selepas kita menunaikan solat waktu maghrib, lebih kurang setengah jam selepas waktu berbuka. Dengan ini, kita akan memberi peluang kepada sistem penghadaman kita untuk bekerja dengan lebih baik. Apabila kita makan terlalu banyak pada satu-satu masa, ini boleh menyebabkan terlalu banyak asid terpaksa dirembeskan untuk penghadaman dan ini boleh mengganggu sistem penghadaman dan juga boleh memberi kesan rasa yang tidak selesa atau mungkin mengalami seperti pedih di ulu hati. Selain daripada makanan dari kumpulan atau sumber karbohidrat, sewaktu berbuka juga seseorang itu digalakkan mengambil makanan dari sumber protein. Tetapi harus diingat makanan yang terlalu tinggi kandungan lemak atau terlalu tinggi kandungan gula adalah tidak digalakkan. Selain daripada karbohidrat, protein dan sedikit lemak, kita juga digalakkan atau perlu memastikan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran dan pengambilan minuman yang mencukupi. Seterusnya, adakah makan lewat malam atau lebih dikenali sebagai more di kalangan kita dibenarkan ketika waktu bulan Ramadan? Sebagaimana yang kita tahu, sepanjang bulan Ramadan, waktu makan kita adalah pada sebelah malam. Jadi, kita kena bahagikan waktu makan kepada beberapa waktu hidangan. Ya? Contohnya, semasa berbuka, sewaktu more dan sewaktu sahur. Jadi, amalan mengambil makanan agak lewat malam di bulan Ramadan dibenarkan, tetapi haruslah mengambil dalam kuantiti yang sedikit dan snack yang ringan seperti biskut, roti atau kuih muih. Buah-buahan juga boleh diamalkan sebagai snack untuk murid. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk memastikan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari minuman, suka saya berkongsi kepada para penonton bilakah waktu yang sesuai untuk kita mengambil minuman-minuman ini. Pertama, sewaktu kita berbuka puasa. Kedua, selepas kita solat maghrib. Ketiga, selepas kita mengambil makanan yang berat selepas solat maghrib. Keempat, selepas solat isyak. Kelima, selepas solat tarawih. Keenam, sebelum tidur. Ketujuh, ketika kita bangun untuk bersahur. Dan ke-8, selepas bersahur. Jadi, lengkaplah 8 gelas sehari pengambilan minuman yang diperlukan apabila kita berpuasa. Jenis minuman bagaimana yang sesuai diambil? Pertamanya, bolehlah kita mengambil jus buah-buahan tanpa gula. Kedua, kita digalakkan banyak meminum air kosong dan seterusnya. Kita juga boleh meminum susu rendah lemak untuk kepelbagaian jenis minuman. Sepanjang bulan Ramadan atau apabila kita bersahur atau berbuka, kita tidak digalakkan untuk mengambil minuman yang berkafein kerana seperti mana yang saya nyatakan tadi, ianya boleh mengganggu penyerapan nutrisi dan apabila kita ambil ketika bersahur, dia boleh menggalakkan pengeluaran air dari badan dalam bentuk air kencing dan ini boleh menyebabkan seseorang merasa haus dengan mudah. Kita juga tidak digalakkan untuk mengambil air minuman yang terlalu manis. Sebagaimana yang kita boleh lihat apabila kita pergi ke bazar-bazar Ramadan, banyak pilihan air minuman yang pelbagai tetapi kadang-kadang kandungan gula terlalu tinggi. Jadi kita harus bijak untuk memilih jenis minuman yang tidak terlalu manis kerana minuman yang manis mengandungi tenaga yang banyak dan ini boleh
menyebabkan paras gula dalam badan seseorang itu meningkat. Para menonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sampai ke penghujung perancangan. Jadi sebagai rumusan, apabila kita menjalani ibadah puasa, kita haruslah juga mengamalkan amalan pemakanan yang sihat, ya, serta melakukan senaman. Senaman yang sesuai ketika bulan puasa adalah senaman yang ringkas, ringan dan sederhana. Bilakah waktu melakukan senaman yang sesuai? Ianya adalah setengah jam sebelum waktu berbuka atau 1 hingga 2 jam selepas waktu berbuka apabila makanan telah dicernakan. Solat tarawih juga boleh dikira sebagai physical activity yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Dengan melakukan amalan pemakanan yang sihat dan physical activity serta berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapat kelebihan dan kebaikan berpuasa di bulan Ramadan dari sudut kesihatan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus sihat dan dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.